saya akan mulakan dengan menerangkan apa itu wakaf. Maksudnya ialah menahan harta yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan zat untuk digunakan kepada tujuan yang diharuskan. Maksudnya di sini ialah menghentikan harta yang milik kita menjadi milik umum dan harta itu digunakan manfaatnya secara meluas. Dan seterusnya, hukum wakaf. Hukum wakaf terbagi kepada 4, iaitu pewakaf atau pewakif, harta yang diwakafkan, mauquf, penerima wakaf, mauquf alaih, dan penyataan wakaf, sirah. Seterusnya, jenis-jenis wakaf. Wakaf terbagi kepada 2, iaitu wakaf am dan wakaf khas. Yang pertama, wakaf am ialah sesuatu wakaf yang diwujudkan bagi tujuan kebajikan umum mengikut hukum syarak. Dan yang kedua, wakaf khas, sesuatu wakaf yang diwujudkan bagi tujuan kebajikan yang khusus mengikut hukum syarak. Terdapat 2 bentuk harta yang boleh diwakafkan, iaitu wakaf harta ta'alih dan wakaf harta alih. Wakaf harta ta'alih ialah seperti tanah dan bangunan, dan harta alih ialah dalam bentuk tunai ataupun barangan. Antara harta yang paling banyak digunakan untuk wakaf ialah dalam bentuk tunai. Wakaf tunai banyak digunakan pada peringkat pendidikan tinggi melalui institusi-institusi wakaf. Sumbangan wakaf dalam bentuk tunai dapat membantu pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik yang perlu membayar kos pengajian yang agak tinggi sepanjang berada di universiti. Terdapat beberapa institusi yang menguruskan pentadbiran wakaf di Malaysia. Institusi pertama adalah Jauhar, iaitu singkatan kepada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Jauhar telah diisytiharkan penubuhannya pada 27 Mac 2004 oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi. Penubuhan jabatan ini merupakan titik permulaan dalam usaha kerajaan persekutuan untuk membantu memajukan harta umat Islam sebagai sumber kekayaan dan juga kekuatan ummah pada masa hadapan. Selain itu, terdapat juga Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, sebagai contoh Majlis Agama Islam Selangor. Yayasan Wakaf Malaysia merupakan agensi kerajaan yang berperanan mengusahakan sumber-sumber wakaf di Malaysia. Manakala Majlis Agama Islam Negeri-Negeri merupakan institusi yang bertanggungjawab ke atas semua hal ehwal agama Islam di sesebuah negeri. Umumnya, kaedah wakaf tunai akan melalui 3 proses. Proses pertama ialah proses pengumpulan dana. Dana dikumpul daripada hasil sumbangan pewakaf atau sumbangan orang awam atas nama wakaf tunai melalui pelbagai program kesedaran atau keagamaan yang dianjurkan oleh organisasi wakaf. Kedua ialah proses pengembangan dana. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada sektor-sektor yang berlandaskan syariah dan boleh memberikan pulangan yang baik. Proses yang ketiga pula ialah proses pengagihan dana. Setelah dana yang dilaburkan mencapai tahap yang ditetapkan, dana tersebut diagihkan kepada golongan sasaran dan diperuntukkan kepada aktiviti yang boleh menjana modal insan seperti pembinaan masjid, sekolah, kemudahan perubatan dan pembinaan institusi pendidikan. Wakaf tunai adalah salah satu alternatif untuk mengumpul dana bagi tujuan-tujuan tertentu, terutamanya untuk membiayai pengajian bagi pelajar yang tidak berkemampuan. Perkara ini juga menjadi salah satu jalan keluar kepada krisis keuangan di Malaysia yang menyebabkan kerajaan tidak mampu menanggung pembiayaan bagi pelajar IPT. Selaras dengan kenaikan yuran dan kos aktiviti-aktiviti di IPT, bantuan keuangan seperti PTBTN tidak mencukupi bajet yang ditetapkan oleh kerajaan. Perkara ini mewujudkan satu alternatif yang dijamin dapat membantu pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat IPT namun dikekang oleh masalah kewangan. Skim wakaf tunai. Skim ini secara dasarnya diwujudkan dan diuruskan oleh Majlis Negeri-Negeri di Malaysia dengan cara-cara dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh mereka. Contohnya seperti Lembaga Zakat Selangor, MAIS, mewujudkan skim wakaf tunai untuk mengumpul harta wakaf. Selain itu, Majlis Agama Islam Negeri Kedah, MAIK,
mewujudkan wakaf jemba yang memerlukan mereka membeli sebahagian tanah sebanyak RM5 sehingga RM30. Akhir sekali, Majlis Agama Islam Johor menggunakan wakaf tunai untuk membaiki asrama di Cairo. Seterusnya, wakaf untuk membantu pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan bukan sahaja diwujudkan oleh majlis negeri-negeri sahaja. Terdapat juga institusi-institusi wakaf di universiti-universiti tempatan yang menggunakan wakaf tunai untuk membantu pelajar-pelajar mereka. Institusi-institusi ini diurus oleh unit zakat, chancellor dan jabatan-jabatan yang berkaitan yang terdapat di universiti. Antara universiti yang terlibat adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM mengadakan program yang bernama Dana Wakaf dan Infak UKM untuk mengumpul dana. Selain itu, UKM turut menjalani penyelidikan tentang wakaf yang kosnya ditanggung oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Skim Penyelidikan Jangka Panjang LRGS. Selain itu, USU juga adalah salah satu universiti yang komited menghidupkan wakaf tunai. Seterusnya, UIA mempunyai cara yang unik untuk mengumpul dana dengan cara menyalurkan hasil dari sewa bangunan komersial di dalam universiti mereka kepada institusi wakaf. Akhir sekali, UPM turut mengambil berat tentang wakaf di universiti mereka dengan mewujudkan dana wakaf ilmu yang tujuannya adalah untuk tujuan penyelidikan, pembangunan pelajar dan juga fasiliti. Idea-idea yang bernas terus dijana untuk pembangunan masa depan yang positif kepada wakaf negara. Cara yang paling terkini yang sangat berguna untuk pembangunan wakaf adalah dengan menggunakan teknologi. Pertama sekali dengan mewujudkan website. Cara ini telah diwujudkan dan digunakan oleh UKM untuk mendapatkan dana yang lebih efisien. Selain itu, sistem perbankan elektronik juga digunakan agar wang wakaf yang disalurkan lebih telus. Sistem potongan gaji automatik melalui sistem debit juga adalah merupakan alternatif yang paling disambut baik oleh masyarakat seiring dengan perubahan masa. Di samping itu, dengan mewujudkan dana istimewa dan spesifik kepada wakaf sahaja, amat penting bagi menyemarakkan lagi sumbangan kepada badan-badan wakaf. Akhir sekali, terdapat cadangan bagi mewujudkan Bank Wakaf Islam yang merupakan bank yang khas bagi menyalurkan wang wakaf bukan sahaja dapat menampung kos pembelajaran pelajar IPT, malah dapat menjadi pengganti kepada bantuan kerajaan jika terdapat kemungkinan negara mengalami masalah ekonomi. Seterusnya adalah cabaran-cabaran terhadap wakaf tunai dalam membiayai Malaysia. Yang pertama adalah tahap kesedaran dan kefahaman yang masih digunakan di Malaysia. Peranan Majlis Agama Islam Negeri MAI, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia dalam menyebarkan dan mendidik komuniti tentang kepentingan wakaf tunai adalah perkara yang sangat penting. Selain itu, kempen supaya komuniti dapat memperoleh maklumat yang sahih juga perlu dilakukan bagi meningkatkan kefahaman tentang wakaf tunai di Malaysia. Yang kedua adalah hak Majlis Agama Islam Negeri terhadap wakaf. Ini adalah kerana Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang tunggal wakaf di Malaysia. Oleh itu, pihak universiti perlu mendapatkan pengesahan untuk mendapatkan status mutawali dari pihak MAIN. Selain itu, pihak pendidikan juga boleh berkolaborasi untuk bersama memperkasakan pengetahuan tentang wakaf tunai di kalangan komuniti di Malaysia. Cabaran yang ketiga adalah kekurangan pakar yang mahir dari pelbagai bidang. Pentingnya wujud pakar yang mahir dalam pelbagai bidang untuk menguruskan wakaf adalah untuk memperbaharui strategi dalam bidang pengurusan, terutamanya pengurusan perancangan, pemasaran dan teknologi. Cabaran yang terakhir adalah inovasi mengenai pembayaran digital dan teknologi terkini. Hal ini kerana wujudnya isu dalam perekonomian dan kemudahan pindah wang dalam pengurusan wakaf tunai untuk membiayai pendidikan tinggi di Malaysia. Dengan menggunakan teknik crowdfunding dan blockchain, tiada lagi proses kewangan secara manual dalam pengurusan wakaf tunai di Malaysia.